Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada DJ Anggun yang bertugas untuk pagi ini, dan kita bersama lagi dalam rancangan Adinu Kholis untuk hari ini, hari Jumaat Penghulu Segala Hari, 1 Oktober 2021 bersamaan dengan 24 Safar 1443 Hijrah. Dan baiklah, menerusi Adinu Kholis seperti biasa, kita akan bersama-sama dengan guru pembimbing kita yang tidak asing lagi, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita mengharapkan kepada rakan-rakan pendengar kita hari ini sihat walafiat juga, dan juga boleh ikuti siaran langsung di Facebook Terengganu FM seperti biasa, dan juga boleh kongsi video langsung anda. Ada yang terlepas untuk ikuti video ni, jadi boleh ikuti Facebook rasmi kami Terengganu FM. Jadi pada minggu lepas Al-Fadhil Ustaz telah pun membicarakan ataupun berkaitan dengan qada Allah dan redha Allah tidak berlaziman. Jadi insya-Allah pada minggu ini slot yang ke-17 Ustaz akan masuk kepada pembicaraan redha dengan qadar Allah. Jadi sebagai mukadimahnya saya mempersilakan Ustaz. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar Selat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang suci, agama yang dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan beribadah yang sebenar-benar yang berlandaskan kepada ilmu, dan beribadah dengan qasad hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insya-Allah untuk slot minggu ini, slot yang ke-17 daripada pembicaraan rukun iman yang ke-6, beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qada, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, yakni perbuatan dan pekerjaan Allah yang bersifat dengan qudrah. Sama ada perkara yang baik, iman dan ta'ah, qada dan qadar, dan juga perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya membicarakan berkaitan dengan qada terlebih dahulu. Jadi sebagaimana yang kita maklum, rukun iman yang ke-6, satu rukun keluar dua pegangan. Yang pertama, beriman dengan qada Allah yang bersifat dengan iradah. Yang kedua, beriman dengan qadar Allah yang bersifat dengan qudrah. Jadi pembicaraan masih lagi di pembicaraan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kira-kira pembicaraan qada, pembicaraan rukun iman, pembicaraan akidah, kira-kira selesailah. Cuma insya-Allah untuk slot yang ke-17 ini saya akan masuk kepada tajuk pembicaraan redha dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan iradah. Kita sebagai hamba redha dengan makna hati kita terima, hati kita tidak pertikai, tidak i'tirad dalam bahasa Arab ataupun bangkang persoal akan perkara yang diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu redha. Kemudian pembicaraan redha dengan qada Allah ini bukan pembicaraan rukun iman yang keenam. Makna bukan dalam pembicaraan ilmu tauhid. Redha dengan qada Allah ini, beriman dengan qada dan qadar Allah, itu pembicaraan dalam ilmu tauhid rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada dan qadar. Redha hamba seseorang dengan qada Allah yang bersifat dengan iradah, itu dalam pembicaraan ilmu tasawuf berkait dengan sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak, sifat yang wajib disema dalam hati kita. Redha dengan sekalian qada Allah. Jadi ini pembicaraan dalam ilmu tasawuf, pembicaraan berkaitan dengan ketaatan batin dia panggil. Ketaatan zahir ni sembahyang puasa yang sebagian kita maklum lah. Cuma dalam kitab Faridatul Faraid, sebagaimana sidang pendengar maklumlah, slot Ad-Dinul Khalis ini saya akan susung tajuk-tajuk pembicaraan adalah mengikut susunan dalam kitab Tauhid Sifat 20, kitab Jawi, kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Bukan saya baca kitab Faridatul Faraid, saya mengikut susunan tajuk yang ada dalam kitab Faridatul Faraid. Jadi dalam kitab Faridatul Faraid, di pembicaraan sifat iradah, sifat yang ke-8 daripada 20 sifat, panjang pembicaraan sifat iradah, kemudian pergi kepada pembicaraan sifat iradah ni, pergi kepada qada Allah lah yang bersifat dengan iradah. Jadi pembicaraan sifat iradah, dia panjang bicara berkaitan dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiyah. Pegangan ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, pegangan mu'tazilahnya macam mana. Selesai bicara berkaitan dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiyah, Syekh Ahmad Al-Fatani masuk bicara berkaitan dengan redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bicara redha dengan qada Allah ni bicara dalam ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf kitab Jawi asas, ilmu tasawuf fardu ain adalah kitab penawar bagi hati yang dihimpun oleh Syekh Qadi Al-Mandili rahimahullah. Dalam kitab penawar bagi hati didatangkan 10 sifat mazmumah, didatangkan 10 sifat mahmudah. Masuk sifat mahmudah yang ke-9, redha dengan qada Allah. Jadi walaupun pembicaraan redha dengan qada Allah berkait dengan pembicaraan dalam ilmu tasawuf, tetapi yang saya nak bicara di slot yang ke-17 ini, sebab saya nak pergi kepada bicara qada Allah, perkara yang jahat, kufur dan maksiyah. Macam mana kita sebagai hamba wajib redha dengan sekalian qada Allah, yang kita maklum qada Allah ni perkara baik, iman dan taat qada Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiyah pun qada Allah. Jadi kita wajib redha dengan sekalian qada Allah, termasuk perkara yang jahat. Jadi boleh ke kita sebagai hamba redha dengan kekufuran yang berlaku, redha dengan kemaksiatan yang berlaku? Ni kena faham molek. Sekarang qada Allah termasuk perkara jahat, kufur, kekufuran, maksiyah, kemaksiatan yang dilakukan termasuk qada Allah. Kemudian dalam bicara ilmu tasawuf, ketaatan batin, sifat mahmudah yang ke-9 dalam kitab penawar bagi hati,
Sebagai hamba, wajib hamba tadi reda dengan sekalian qada Allah. Jadi qada Allah yang baik, iman dan ta'ah, tak apalah, tu jelaslah kita reda lah. Bukan kita bersyukur dengan qada Allah. Kita ni Tuhan jadikan di kalangan orang yang beriman dan Tuhan jadikan di kalangan orang yang melakukan ketaatan. Kita bersyukur sangat-sangat dengan qada kebaikan, qada perkara baik yang Allah qadakan kepada kita sebagai hamba. Macam mana dengan qada yang jahat? Allah qadakan sebahagian manusia kufur sampai ke mati. Allah qadakan sebagai manusia melakukan perkara maksiat. Redaknya macam mana dengan perkara jahat? Jadi berkait dengan qada Allah, perkara yang jahat, kekufuran dan maksiat, yang mana kita sebagai hamba ketaatan batin kita wajib reda. Jadi di sini ada dua. Satunya wajib reda, satunya haram kita reda dengan qada Allah perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Satunya wajib reda dengan qada jahat, kufur dan maksiat daripada Allah. Satu laginya haram reda dengan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Ni dua hukum yang berbeza. Kedua-dua ni kena ada belah kedua ni, kena jaga. Wajib reda, kemudian haram reda. Jangan reda, wajib kita benci akan perkara yang sama, kekufuran dan kemaksiatan. Jadi hak ni sidang pendengar kena fokus lah. Kena fokus molek. Sebab satunya wajib reda dengan qada Allah perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Tidak reda maknanya kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu laginya haram reda, wajib kita benci akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Haram reda. Kalau kita reda, berdosa kita. Wajib benci. Kita benci akan perkara kufur dan maksiat, kita boleh pahala. Tapi perkara jahat, kufur dan maksiat yang wajib kita sebagai seorang hamba reda, yang mana haram kita reda, ni kena ambil faham molek. Dia dua hukum ni dari sudut yang berbeza. Dari sudut yang berbeza, ataupun kalau kita cakap dari segi ataupun aspek yang berbeza. Kalau bahasa kitab, sama ada kitab Faridatul Faraid ataupun kitab Penawar bagi Hati, yang saya sebut tadi, dipanggil dari dua pihak. Itu bahasa kitab. Dari satu pihak wajib reda akan qada perkara jahat, kufur dan maksiat. Dan satu pihak haram reda kepada perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan seseorang. Dipanggil dari dua pihak yang berbeza, daripada dua pihak yang berlainan. Tapi saya biasa sebutnya dari dua sudut yang berbeza, dari dua sudut yang berlainan. Ataupun biasa digunakan dua segi yang berbeza ataupun dua aspek yang berbeza. Mana kata dua sudut yang berbeza? Yang pertama, dari sudut qada Allah akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Itu yang pertama, yang kita imani. Qada Allah kan, perkara jahat, kufur dan maksiat yang berlaku qada Allah. Satu sudut. Satu sudut lagi pula, kita sebagai hamba ada dinamakan ikhtiar dan usaha. Saya sebelum ni ada dah sebut secara sepitah lalu berkaitan dengan ikhtiar dan usaha hamba. Dan insya-Allah selepas masuk kepada qadar, insya-Allah lah habis tajuk ni, saya akan masuk kepada pembicaraan berkaitan qadar,
perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi pada bicara berkaitan dengan qadar, seakan halusi pembicaraan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Tapi sebelum ni pun saya ada sebut dah, ikhtiar usaha hamba di sisi ahli sunnah wal jamaahnya macam mana pegangan. Tapi secara sepatah lalu. Jadi hamba ada ikhtiar. Mana apa ikhtiar? Pilihan hati. Untuk melakukan perkara baik, ada pilihan hati. Untuk melakukan perkara jahat, ada pilihan hati. Usaha tu, melakukan perkara baik, usaha hamba. Melakukan perkara jahat, usaha hamba. Jadi, hamba ni ada ikhtiar dan usaha. Jadi, saya sebut ni hamba. Dalam kitab dia sebut hamba. Jadi, saya sebut hamba lah. Jadi, hamba ni ada ikhtiar usaha. Jadi, satunya, perkara yang berlaku adalah qada Allah. Satu sudut. Satu sudutnya, berlaku perkara yang diqadakan oleh Allah datang daripada ikhtiar dan usaha seseorang hamba. Dua sudut yang berbeza. Kita berpegang sekiranya yang berlaku tu qada Allah. Satu pegangan. Dan kita ahli sunnah ni pula, ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pada hakiki sebenar-benarnya pilihan hamba qada dan qadar Allah juga. Usaha hamba qada dan qadar Allah juga. Sebab rukun iman yang keenam, sekalian yang berlaku qada dan qadar Allah. Terdetik di hati pun qada dan qadar Allah. Berkelip mata memandang pun qada dan qadar Allah. Sekalian perkara. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu kita kejap dah. Di selok-selok yang terdahulu. Jadi kalaulah terdetik di hati pun qada dan qadar Allah, jadi pilihan hati pun qada dan qadar Allah lah. Kalau berkelip mata pun qada dan qadar Allah, jadi usaha hamba pun qada dan qadar Allah. Sekalipun pada hakiki pilihan dan perbuatan hamba qada dan qadar Allah, kita wajib isbatkan, wajib letakkan di akidah kita ahli-sunnah jemaah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Satu sudut yang berlaku tu qada Allah. Satu sudut yang berlaku tu datang daripada pilihan dan perbuatan hamba. Kemas dari situ, okey, kita pergi kepada bicara reda dengan sekian qada Allah. Kita wajib reda dengan sekian qada Allah, termasuk perkara jahat. Kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku, kita wajib reda dari sudut perkara tu qada Allah. Allah yang menentukan pada azal. Allah yang menetapkan pada azal. Seseorang hamba melakukan kekufuran. Seseorang hamba melakukan kemaksiatan. Jadi, apabila kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku tu adalah qada daripada Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, susunan Allah, kita sebagai hamba wajib reda lah, wajib terima. Jangan pertikai akan qada Allah. Jangan persoal akan qada Allah. Pertikai persoal macam mana? Kenapalah Allah qadakan sebahagian besar ahli dunia ni kufur? Kan 1/3 ahli dunia kan kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi kenapa Allah Taala qadakan sebahagian besar ahli dunia kufur dan sebahagian lagi melakukan maksiat? Jangan persoal, jangan pertikai. Kita wajib reda. Itu qada Allah. Kita terima. Siapa kita sebagai hamba untuk persoal ataupun pertikai akan qada Allah. Dari sudut perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan tadi adalah datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sudut. Kemudian seseorang hamba yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, pilihan hamba sendiri, usaha hamba itu sendiri. Dari sudut kekufuran yang berlaku, kemaksiatan yang berlaku datang daripada ikhtiar usaha hamba, wajib
hamba wajib kita kena benci akan kekufuran dan kemaksiatan, haram kita redha akan kekufuran dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba yang datang daripada ikhtiar dan usaha seorang hamba. Dari sudut ni wajib benci, haram redha. Bahkan kalau dari sudut ikhtiar usaha seseorang hamba redha juga dengan kekufuran dan kemaksiatan, ar-redha bil kufri kufrun. Redha dengan kekufuran, orang yang redha tadi jatuh hukum kufur. Ar-redha bil maksiati maksiatun. Hati redha terima kemaksiatan yang dilakukan. Walaupun maksiat tu dia tidak lakukan, maka dia berdosa sama. Jadi redha dengan kekufuran, orang yang redha jadi kufur. Redha dengan kemaksiatan, orang yang redha berdosa sama walaupun dia tidak melakukan perkara maksiat tersebut. Dari sudut kekufuran yang ia redha, dari sudut kemaksiatan yang ia redha, datang daripada ikhtiar usaha seseorang hamba. Situ. Jadi satunya dari sudut qada Allah, perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan. Dari sudut qada Allah, wajib redha. Jangan persoal, jangan pertikai akan sekalian qada Allah, termasuk qada jahat, kufur dan maksiat. Kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku dari sudut datang daripada pilihan hamba itu sendiri, usaha hamba itu sendiri, maka haram redha, wajib benci dengan kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku. Ada dua sudut yang berbeza. Tapi kedua-dua sudut yang berbeza ni keluar hukum, satunya wajib redha, satunya haram redha di masa yang samalah. Sekarang perkara jahat yang berlaku, kekufuran seseorang hamba, kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, satu perkara tu kekufuran atau kemaksiatan, keluar dua sudut. Qada Allah tu kita wajib redha. Satu perkara kekufuran dan kemaksiatan tadi ni, ikhtiar usaha seseorang hamba tu, maka haram redha, wajib benci. Ini secara, kita sebut secara kasar. Kita buat contoh beginilah. Kita cerita bab kemaksiatan. Kita cerita bab kemaksiatan. Itu lebih mudah lah. Hak berlaku di sekeliling kita. Orang Islam. Hak kekufuran tu hak mereka. Jauh sedikit. Tapi kita fahamlah kekufuran dan kemaksiatan. Kita pergi kepada kemaksiatan. Sebagai contohlah, kita sebagai ibu bapa, kita kena jagalah anak-anak kita. Tiba-tiba anak kita melakukan kemaksiatan, buat perkara yang berdosa. Tiba-tiba baru kita tahu dia tak semayang subuh pagi tadi. Contohnya, kita ingat ke dia semayang? Baru kita tahu dia tak semayang. Tu dosa yang besar tu. Kita dengar mula-mula tu, Masya Allah, budak ni. Keluar dak mulut seumpama tu. Keluar, ya? Masya Allah, budak ni, kamu tinggal subuh. Kamu ni besar dah kan? Masya Allah kamu ni. Ada Masya Allah. Perkara yang dikehendaki oleh Allah. Itu qada Allah lah. Jadi, dari sudut anak kita tu, tinggal semai subuh tu, datang dari qada Allah, kita redha lah. Kita terima lah. Mana kita redha, kita terima. Kita tak persoal lah. Ya Allah, kenapa ya Allah engkau qadakan anak saya hari ni subuh dia tinggal, tak pernah dia buat sebelum ni. Jangan tak persik. Tak saduk persoal pertikaian lah. Qada Allah, terima je lah. La haula wa la quwata illa billah. Kita terima je, kita redha. Tu dari sudut tinggal subuh tadi tu, ni contoh lah. Qada Allah. Dari sudut tinggal subuh tu, ikhtiar usaha. Sengaja. Kalau dia tak sengaja, kenapa kamu tinggal subuh?
tak sedar sungguh-sungguh. Tu tak sengaja. Kita tu tak berdosa tu. Tak sengaja tu tak berdosa. Tak panggil maksiat lah. Tak berdosa tu. Hak ni memang dia sengaja. Memang dia bangun dah. Tapi dia tidur semula. Sengaja. Bila sengaja tu, kita panggil pilihan dia. Pilihan dia. Dan dia melakukan tinggal subuh. Dari sudut tu, haram kita redha. Wajib kita kena marah. Kena ambil tindakan. Bukan setakat wajib benci tu. Kita wajib kena ambil tindakan. Kalau kata 7 tahun sampai 10 tahun, wajib kita kena marah. 10 tahun kata, kita wajib kena pukul. Dengan pukulan yang tidak melukakan. Pukulan yang mengajar saja. Mendisiplinkan saja. Bukan pukulan yang mencederakan. Pukulan yang mencederakan itu diharamkan pada syarak. Sekarang ni, dia umur 11 tahun dah. Ulu tangan. Ambil rotan, beri sekali. Ini hukuman. Kenapa? Kerana kamu tinggal subuh. Pilihan dan usaha kamu. Jadi, haram redha dari sudut pilihan dan usaha anak tadi. Bukan kata wajib benci. Bukan wajib kita kena hukum dia. Tapi hati kita pandang dari sudut qada Allah. Kita redha. Maka kita pun tenang. Sebab kita redha. Tidak persoal. Sebab qada Allah ni semuanya ada hikmah di belaka baik jahat pun. Kita redha, kita terima. Siapa kita nak persoalkan? Kan qada Allah. Walaupun qada tu perkara yang jahat. Ini sebagai contoh lagi. Jadi seorang ni Tuhan uji kita. Hak lain-lain tu Alhamdulillah. Jadi seorang ni lain-lain daripada yang lain. Seorang ni biasalah. Ramai-ramai ada seorang elok-elok tu adalah. Seorang tu. Maknanya memang tak dengar kata daripada budak laginya. Tak dengar kata hak ni seorang ni. Dia bertambah besar, bertambah banyak perangai dia. Buat benda pelik-pelik. Terbabit dengan perkara-perkara yang memalukan. Memalukan. Mak ayah pula orang-orang baik. Orang-orang yang dihormati. Anak-anak yang lain tu baik berjuru-juru sebab dapat didikan yang betul. Dia pun dapat didikan yang betul. Bukan lupa, sama je didikan. Tapi seorang ni Tuhan uji. Tuhan uji. Dengan lain macam ni seorang. Dia terbabit lah. Kita buat contoh ni. Wal'iyazabillah. Wal'iyazabillah. Cuma contoh je lah. Buat contoh je. Dia main barang lah. Sekarang ni orang panggil P ke dada ke gitulah. Jadi hak ni pasal tu kelakuan dia. Jadi hak dia main P main dadah tu perkara yang jahat, perkara yang maksiat, kemaksiatan. Jadi dia tu main P main dadah ni qada Allah. Kita terimalah ujian daripada Allah. Kita redha lah itu susunan daripada Allah. Kalau kita kata hati pun tenang, tidur malam pun lena. Tapi dari sudut anak ni main P, main dadah, ikhtiar usaha dia, perangai dia. Maka dari sudut tu wajib kita kena marah lah. Nak ambil tindakan, tak jadi dah. Tak jadi dah. Kita nak marah, nak nasihat pun buka mulut dia terjun ke pintu dapur lalu dah kita kata. Tapi kita marah. Kita tak redha. Kita betul-betul marah dengan kemaksiatan yang dilakukan, ikhtiar usaha dia. Pilihan dia, tak ada bukan kata dipaksa apa, pilihan dia. Jadi dari sudut tu kita haram redha. Kita wajib kena benci. Nak marah tak sempat dah. Nak hukum tak jadi apa dah. Kita benci dengan perbuatan. Kita bukan benci kepada batang tubuh anak kita. Bukan benci ke dia dah. Batang tubuh dia tak salah. Perbuatan ikhtiar usaha dia tu salah. Kita benci dari sudut tu. Kita benci dari sudut perbuatan dia. Tapi dari sudut qada Allah, kita wajib redha. Maknanya kalau kita kata
Tidur malam pun lena. Hidup pun tenang. Sebab apa? Kenapa hati tidak keluh kesah? Sebab hati terima. Pandai ni. Dia keluh kesah, akhirnya tidur pun tak lena kerana hati tidak redha. Hati tidak terima. Sekarang ni, hati redha, hati terima. Dia redha terima qada Allah dengan ujian kemaksiatan tadi tu, boleh pahala wajib. Kemudian, dari sudut anak tadi tu, ikhtiar usaha, dia benci. Dari sudut perbuatan dia, ikhtiar usaha dia, boleh pahala wajib. Dia nasihat, boleh pahala. Nak ambil tindakan mungkin tak boleh lah. Tapi dia nasihat, boleh pahala. Dia redha dengan qada Allah, dengan ujian tadi, boleh pahala wajib. Hati dia benci akan kemaksiatan tadi kerana perbuatan anak, perangai anak tu, boleh pahala. Sebab wajib belaka tu. Tapi dia sudut yang berbeza. Redha dari sudut qada Allah perkara tersebut. Benci dari sudut ikhtiar usaha, pilihan dan perbuatan anak tu sendiri. Pada ni. Ni cerita ni dari segi teori ilmu. Sampai masa hati jadi redha dak dari sudut qada Allah, itu bergantung kepada kekuatan iman masing-masing. Itu bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Ini cerita teori secara ilmu lah. Anak kita buat perkara yang kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala tadi adalah qada Allah, ujian daripada Allah. Siapa kita nak persoal, kita terima. Sampai masa boleh redha ke tak bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Kalau tak redha, perkara yang Tuhan kehendak berlaku juga. Masya Allahu kan, Nabi kata, wa man lam yasha' lam yakun. Barang yang Tuhan kehendak pasti berlaku. Barang yang Tuhan tidak kehendak pasti tidak berlaku. Kalau kita tidak redha, berdosa dah kita je. Tapi berlaku ke tak kemaksiatan anak kita? Berlaku. Jadi kalau kita redha, kita boleh pahala wajib, hati kita tenang. Tapi jumpa kat depan, kita nasihat, kita marah. Sebab apa? Dari sudut, itu ikhtiar usaha dia. Itu perbuatan kamu. Mak ayah benci akan perbuatan kamu. Bukan benci kepada kamu. Benci kepada ikhtiar usaha perbuatan kamu buat perkara Tuhan larang ni. Duduk situ. Tapi ikut dalam ni, tenang je. Seperti tak ada apa-apa hal. Tak ada masalah seolah-olahnya. Sebab itu semua qada Allah. Ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni sidang pendengar. Ambil faham molek. Kalau kata sekali dengar tu masih lagi keliru, ulang balik lah. Ulang balik. Tengok balik dalam FB Terengganu FM. Bukan slot yang ke-17 daripada slot yang pertama. Ambil sipam molek. Mana kadang-kadang kita mula-mula dengar tu, kita agak keliru lah. Kena letak molek. Satu sudut qada Allah, satu sudut ikhtiar usaha seseorang hamba. Dari sudut qada Allah, siapa kita? Kita wajib redha, terima sudahlah. Dari sudut ikhtiar usaha seseorang hamba, kita wajib kena benci, haram. Kita redha berdosa. Dia gitu. Pada ni. Jadi kalaulah macam saya sebut tadi, kalau tidak redha pun perkara tu tetap berlaku. Kalau tak redha, akhirnya bertangan dahi malam-malam. Allah, kalaulah anak ni tak sekolah di situ, kalau perkara sudah berlaku, syaitan pun akan masuk goda dengan kalau kita. Kalau tidak berkawan dengan anak orang tu, kalau benda sudah berlaku, kita terlepas pandang. Tak ada dah kalau-kalau tu. Kita terlepas pandang. Dia berkawan dengan kawan yang tak baik. Kita tahunya kemudian, kalau tak ada kalau dah. Benda jadi dah. Benda hak berlaku dah. Kita redha, kita terima. Lepas tu macam mana akan datang ni? Hak nasihat, kita nasihat. Hak kita cuba pindah letak tempat lain ke, macam apa yang kita lakukan, itu hak ikhtiar usaha kita lah pulaknya. Sebab kita sebagai bapa, kita bertanggungjawab. Kita usahakan sedaya upaya biar anak kita tu jadi bubuh kepada baik. Jadi molek itu hak ikhtiar usaha kita. Tapi hak redha kita tetap dah.
Kita usaha dah macam-macam cara dah. Sampai begitulah dianya lah tak berubah. Dah hati redha dengan sekian qada Allah, termasuk qada perkara jahat, kufur dan maksiat. Sebab apa? Semua qada Allah ada hikmah dia berlaku di sebaliknya. Jadi kita sebagai hamba, kita wajib redha terima. Dari sudut qada Allah, dari sudut ikhtiar usaha seseorang hamba, perkara jahat yang dia lakukan, maksiat, kita haram redha, kita wajib benci. Dari sudut ikhtiar usaha perbuatan seseorang akan perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Hal ni ada dalam kitab Faridatul Faraid dan ada dalam pembicaraan dalam kitab Penama Bagi Hati. Sifat kepujian yang ke-9 daripada 10 sifat kepujian, redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kiranya selesailah saya nak membicarakan berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan iradah. Dan insya-Allah selok akan datang saya akan masuk kepada qadar, perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah, qada dan qadar. Walaupun saya bicara qada, tapi qadar tu pun saya sudah selik-selik, saya sudah sentuh-sentuh. Walaupun saya bicara terdahulunya panjang tu, tajuknya beriman dengan qada Allah. Tapi ketika bicara qada Allah, saya sudah selik qadar. Perbuatan dan pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Nanti insya-Allah selok akan datang saya masuk bicara qadar. Ini perbuatan dan pekerjaan Allah, saya pun selik pula kepada qada, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Jadi insya-Allah untuk selok akan datang saya akan bicara berkaitan dengan qada Allah, qadar Allah yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam. Baiklah, tadi baru saja kita dengarkan tentang perkongsian yang pada minggu ini membicarakan lagi tentang redha dengan qada Allah ya. Jadi insya-Allah di pertemuan akan datang kita akan bersama-sama lagi dan setiap hari Jumaat pada pukul 10 suku pagi. Dan sebelum kita berpisah di udara, saya mempersilakan Ustaz untuk bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama-sama dalam rancangan Adinul Khalis terbitan Ijo, dan insyaAllah pada minggu hadapan kita jumpa lagi di waktu yang sama. Baiklah, untuk rancangan seterusnya saya bawa pendengaran anda untuk rancangan Anggun Inspirasimu bersama dengan DJ bertugas untuk pagi ini.